Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi saya hendak menjelaskan beberapa perkara menerusi live ini supaya anda faham situasi sebenar dan perkara-perkara yang sedang membelengui pemimpin UMNO atau kepimpinan UMNO dan kepimpinan DAP atau PH secara am. Ya. Pendek kata, sekarang DAP atau PH dan BN atau UMNO ya sedang ataupun telah tekan butang cemas. Mengapa saya kata demikian? Jadi untuk memahami tang mana berlaku kebimbangan, apakah kebimbangan itu? Jadi kita perlu dulu memahami faktor-faktor yang menentukan tahap sokongan terhadap DAP, tahap sokongan terhadap PKR, tahap sokongan terhadap UMNO dan sebagainya. Dan kita perlu meninjau sebelum PRU 15 dan selepas PRU 15. Sebelum saya sampai kepada topik kenapa saya kata DAP dengan UMNO tekan butang cemas. Jadi pastikan anda bersama saya sehingga ke hujung siaran ini. Jadi pertama sekali kita perlu faham sokongan terhadap UMNO dan DAP ini sebelum PRU 15. Jadi sebelum PRU 15, penyokong tradisi Pakatan Harapan dan DAP khususnya adalah penyokong-penyokong China dan India. Majoritinya China dengan India. Melayu ada, tapi sokongan terhadap PKR orang Melayu ni semakin menyusut, ya, semakin menyusut bermula PRU ke-14. Dia menyusut, ya. Jadi pada PRU 15 baru-baru ni pun sokongan Melayu terhadap PH ni memang dah jatuh teruk. Okey. Tapi majoritinya China dengan India ni dia marah macam mana pun kat DAP, dia marah macam mana pun kat Lim Guan Eng ke apa ke. Tapi bila sampai PRU, China dengan India akan sokong PH. Kerana China dengan India terbeli dengan retorika dan perjuangan kononnya nak menentang rasuah, menentang kleptokrat yang makin dimarakkan bermula tahun 2015 menerusi kes 1MDB. Jadi dari Anwar dipecat diberitahu, lepas Anwar dipecat keadilan ditubuhkan, diberitahu UMNO ni banyak rasuah, politik wang dan sebagainya, perlu tentang. Jadi sudah 2 dekad sampai ada orang Cina daripada budak dia dah jadi dewasa dan boleh mengundi. Semuanya atas janji kita akan perang rasuah, perang kleptokrat. Okey. So mereka dapat undi India dengan China majoritinya. Dan sudah sampai tahap maksimum. Maknanya dengan maksimum undi India dengan China pun PH hanya berjaya dapat 81 kerusi. Maknanya tanpa sokongan Melayu PH tidak boleh mara lagi. Dia perlu sokongan Melayu tambahan. So anyway, itulah penyokong PH. Penyokong UMNO pula kita tahu majoritinya hampir semuanya orang Melayu. Tapi bermula 2008 sokongan Melayu terhadap UMNO menyusut secara konsisten. Ya. Walaupun ada pada 2013 pada 2013 ada meningkat sedikit, tapi secara am kalau kita lihat dari 2008 sehingga PRU 15 pada 2018 pada 2022 sokongan Melayu merosot. Dan UMNO kini hanya ada 26 kerusi. Jadi kalau ikut pola susutan ini, bila sampai PRU 16, tidak mustahil ya, dalam 4 tahun lagi UMNO hanya boleh dapat contohnya 14-15 kerusi, mungkin kurang. Ini adalah trend. Maknanya UMNO makin pupus. Okey. So, ini adalah perosotan undi Melayu yang tidak bergantung, tidak ada kena-mengena dengan DAP, tidak ada kena-mengena dengan PH. Kerana sebelum PRU 15, musuh utama UMNO adalah DAP PH. Berdekad-dekad lamanya diserang DAP, diserang Kit Siang, diserang Lim Guan Eng, diserang secara am PH. Anwar Ibrahim diserang.
Begitu juga pada PRU 15 kita lihat PKR DAP serang UMNO. Jadi mereka dianggap musuh sebelum PRU 15. Jadi pola sokongan sebelum PRU 15 tak ada kaitan. Kalau PH ni mereka percaya pemimpin mereka menentang UMNO, menentang kleptokrat. Kalau penyokong UMNO, mereka percaya pemimpin mereka tak boleh terima DAP, menentang Anwar. Jadi dengan keyakinan bahawa UMNO menentang DAP sekalipun, sokongan Melayu terhadap UMNO makin merosot sehingga UMNO dapat 26 kerusi, dan jika pola ini berterusan, ya, UMNO mungkin hanya menang 15 hingga mungkin kurang kerusi pada PRU 16. Ya, jika DAP dengan UMNO tak kerjasama lah, dia akan merosot. Jadi anda boleh lihat tak ada kaitan dengan DAP. Pemimpin UMNO yang cerita kononnya sebab DAP lah Melayu tak sokong, ini semua mengarut. UMNO memang ditolak Melayu atas pelbagai faktor. Okey. Dan DAP dengan PKR semua pun makin ditolak Melayu. Sokongan Melayu sedikit saja, tapi sokongan India dengan China maksimum. Okey, so itu sebelum PRU 15 lah. Jadi sebelum saya sampai selepas PRU 15, satu lagi penipuan orang-orang UMNO adalah jika bosku dibebaskan, ini akan membantu UMNO. Ini bohong. Dengan fenomena bosku sekalipun, anda lihat UMNO konsisten turun pada PRU 15. Sebab bila PRU 15 berlaku, tak lama sebelum itu Najib dipenjarakan. Jadi ikut logik, mesti kalau ada gelombang bosku, orang-orang bosku mesti marah, dan mereka akan keluar beramai-ramai untuk sokong UMNO supaya UMNO menang jadi kerajaan, supaya bosku boleh dibebaskan, mungkin dengan pengampunan dan sebagainya. Tetapi itu tidak berlaku. Sebaliknya, secara konsisten UMNO menurun dan kini berada pada tahap paling buruk dalam sejarah. Jadi ini membuktikan fenomena bosku ni sebenarnya terlalu lemah. Najib tidak ada impak. Okey. So ini adalah hakikat sebelum berlaku kerjasama PH dengan UMNO. Baik. Selepas PRU 15, tiba-tiba UMNO kerjasama dengan PH. PH kerjasama dengan kleptokrat. Jadi anda fikir, kita mula dengan PH. Pengundi yang berdekad lamanya, 2 dekad lamanya, sokong PH kerana percaya di PH nak tentang rasuah, nak tentang kleptokrat UMNO ni. Tiba-tiba lihat Anwar berpelukan dengan kleptokrat UMNO, DAP berpelukan berbaik-baik dengan kleptokrat UMNO, malah kleptokrat UMNO dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri walaupun berdepan 47 tuduhan jenayah dan rasuah. Ya. Jadi mereka mula sedar Anwar ni tak serius. Dia hanya melaung-laungkan rasuah, nak perang rasuah, itu setakat cakap je. Tapi dia tak siasat zahid isu LCS, dia tak siasat zahid isu Pandora Papers, mana dia naikkan zahid lagi. Jadi sokong dia nak perang rasuah ni untuk mengaburi penyokong-penyokong PH. Jadi mesti ada orang fras. Kat luar sana pun kita tahu ada ramai orang fras. Jadi kalau esok PRU, ya, sokongan PH dijangka merosot sekurang-kurangnya 20%. Sekurang-kurangnya ada perosotan 20% pengundi China dengan India. Mereka tidak akan keluar undi lah, boykot lah. Melayu jangan ceritalah. Melayu ni makin pupus lah sokongan PH Melayu ni. Okey. UMNO pula sama. Selepas PRU 15, Zahid bersumpah atas nama Allah dia tak akan kerjasama dengan DAP dengan Anwar. Tiba-tiba kerjasama dengan DAP dengan Anwar. Okay. Mereka jaja nama agung. Mereka tipu kononnya ini titah agung untuk halalkan kerjasama itu. Sebab Zahid nak Anwar naik jadi PM. Mereka melihat cara Zahid terdesak untuk naikkan Anwar sehingga Zahid menipu dalam warkah kepada Yang di-Pertuan Agong. Mereka melihat cara Zahid bersumpah, kemudian dia memungkiri janji dia sendiri dan menjaja nama agung dengan cara yang memperdaya orang-orang Melayu Islam. Mereka lihat cara Zahid ni terlalu takut bahawa dia akan tumbang dan kemudian Anwar akan tumbang. Jadi dia menyalahgunakan kuasa dia, langgar perlembagaan UMNO, ya, gunakan putar belit surat daripada ROS, dapat bantuan daripada menteri yang bertanggungjawab bagi ROS untuk kekal sebagai presiden supaya Anwar boleh kekal. Ya.
Mereka lihat cara Zahid beritahu MIC bahawa pilihan raya tu adalah berkisar di sekitar kes mahkamah dia. Maknanya dia nak dibebaskan, sebab itu dia nak Anwar naik jadi Perdana Menteri. Jadi orang Melayu ni lihat UMNO ni bukan lagi mewakili mereka. UMNO ni sudah berpaling tadah terhadap bangsa dan agama, dan sudah berpelukan dengan musuh yang dikatakan anti Melayu, anti Islam tu, dan Zahid telah mungkiri janji. Jadi dalam sekelip mata, kalau kita lihat, saya dah katakan, kalau PRU 16 4 tahun lagi, UMNO dijangka kalau ikut pola susutan dia akan mungkin 15, 16, 14 kerusi je. Tapi bila Melayu lihat apa yang berlaku pada PRU 15, selepas PRU 15, cara Zahid mungkiri janji, kalau esok PRU 16, tak payah tunggu 4 tahun lagi, dijangka gelombang Melayu Islam akan menjurus kepada tsunami Melayu Islam menolak UMNO, menolak PH, dan mungkin akan tenggelamkan UMNO. Jangan kata 14 kerusi, saya terkejut kalau dapat 10 kerusi pun kalau esok PRU 16. Maknanya dalam sekelip mata, disebabkan apa yang berlaku selepas PRU 16, penipuan Zahid, penipuan Anwar, penipuan DAP, Melayu Islam tidak lagi bersama PHBN. So sokongannya amat teruk. Okey, baik. So itu cerita sebenar. Jadi pertama sekali, sebelum saya sambung kepada tajuk, bila UMNO kata salah DAP, ini semua bohong. Dari dulu lagi UMNO ni dah nak pupus. UMNO cuma mempercepatkan kepupusan dia dengan berpeluk dengan DAP. Ya, begitu juga DAP dan PH. Okey, jadi mengapa kerjasama ni berlaku sekiranya mereka tahu akan ditolak? Okey, PH dia yakin China dengan India akan bersama dia. Jadi dia tak takut hilang sokongan China dengan India. Jadi dia harap kalau dia kerjasama dengan UMNO, dengan jaja nama Agong, kononnya Agong titahkan untuk kerjasama. Ini bohong ya, Agong tak pernah titah. Anda lihat kenyataan-kenyataan daripada istana, tak pernah titah UMNO, BN dengan PH perlu kerjasama wujud kerajaan perpaduan. Agong cuma hendak kerajaan yang stabil, ya, dan berlaku ya tipu muslihat dalam warkah Zahid tu, yang menyebabkan Agong percaya memang BN nak kerjasama dengan PH. Yang tu MP tak akan cerita kat hang. Okey, jadi bila semua ni berlaku, ya, bila semua ni berlaku, apa sebenarnya PH hendak? Mereka yakin, sebenarnya PH ni yakin China dengan India tidak akan membelakangi mereka. Jadi mereka jaja nama Agong. Oh, Agong titahkan, jadi kita tak ada pilihan. Okey, kita ikut titah Agong. Ini bohong ya. Okey, jadi setakat itu mereka harap China dengan India fahamlah. Asalkan kemudian ada laskar mereka kata asal benda ni sekurang-kurangnya kita boleh pastikan PAS tidak mentadbir. Kemudian Lim Kit Siang keluar kenyataan, kalau PAS kalau gelombang hijau ni berterusan, nanti negara ni jadi negara Islam. Ini semua secara halus nak menghalalkan kerjasama dengan UMNO, ya. So dari satu sudut mereka berjaya tenteramkan China dengan India. Tetapi orang China dengan India lihat, okeylah anda kerjasama dengan UMNO, tetapi ada 30 MPBN. Mengapa naikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri? Kalau katanya kita tak takut UMNO sebab GPS sokong kita, kalau tanpa UMNO pun kerajaan ni cukup majoriti, jadi kenapa naikkan Zahid kalau tak takut? Jadi orang China dengan India sudah mula nampak macam mana Anwar boleh kata dia nak perang rasuah, kemudian dia naikkan kleptokrat yang berdepan tuduhan rasuah sebagai timbalan Perdana Menteri. Kemudian Zahid buat ikut cara dia, lantik orang ni, lantikkan politik ke GLC, Badan Berkanun dan apa, dan nampak macam Anwar tidak boleh buat apa-apa, ya. So orang India dengan China dah mula meluat, banyak kepincangan. Tiba-tiba Umum Aziz Rahim yang dahulunya dibenci oleh ramai orang Cina dengan India sebagai pengerusi MADA, kemudian Anwar terpaksa tarik balik. Dulu Umum Ahmad Jazlan, Mazlan ke apa, sebagai pengerusi entah apa, kemudian Anwar terpaksa tarik balik. Kemudian akhirnya Anwar kena bersetuju juga dengan pilihan Zahid. Tak boleh buat apa, nampak sangat PH takut dengan UMNO, dengan Zahid.
Sebab PH tahu kalau UMNO dengan BN keluar, berkemungkinan tinggi GPS akan keluar. Asalkan GPS boleh bau, akan ada peluang yang lebih baik untuk tubuhkan kerajaan lain yang lebih stabil. Mereka akan pergi ke hala sana. GPS cuma nak duduk dalam blok kerajaan yang lebih stabil. Ya, dia tidak akan setia kepada mana-mana pihak. Dia akan ikut saja kalau ada peluang nak bentuk kerajaan lebih stabil. Ya, so orang Cina dengan India dah mula nampak. Ya, UMNO pula penyokong Melayu dengan Melayu Islam semua dah nampak. Ya, tidak ada harapan nak kerjasama dengan UMNO tetapi UMNO tetap rela kerjasama sebab UMNO dah tahu pola penyusutan dalam sokongan mereka. Mereka dah tahu kalau kita tak kerjasama dengan DAP pun, kita Melayu nak tolak kita memang nampak jelas dari 2008. Jadi lebih baik kita kerjasama dengan DAP supaya esok katakan 4 tahun lagi ada PRU 16. Kalau daripada 26 kerusi kita turun 14 kerusi contohnya, ya, sebab orang Melayu tolak. Tapi kalau kita boleh dapatkan sokongan orang Cina, boleh ganti dengan Melayu yang tak sokong kita supaya kita boleh kekal contohnya pada 26 kerusi. Ya. Tetapi malangnya perancangan UMNO dengan perancangan DAP tidak berjaya. Disebabkan apa yang telah berlaku dalam kebelakangan ini, tindak tanduk Zahid, ya. Kemudian nampak sangat Anwar takut dengan Zahid dengan UMNO. Nampak sangat sebenarnya isu benda yang dijaja untuk halalkan kerjasama UMNO dengan DAP ni sebenarnya satu penipuan, iaitu ini titah agung. Lama-lama makin ramai orang Cina dengan India sedar, orang Melayu sedar. Jadi harapan UMNO untuk dapatkan sokongan orang Cina dengan India bila berlaku pilihan raya seterusnya, tidak kira pilihan raya negeri ke, pilihan raya kecil ke, pilihan raya umum ke, harapan itu makin pudar. Kerana sekalipun orang Cina dengan India sokong PH keluar mengundi, tetapi jika ada calon UMNO, mereka, saya fikir, tetap tidak akan sokong. Kerana mereka nampak UMNO sedang menghantui Anwar. Mereka nampak Zahid sedang tekan Anwar. Mereka nampak Anwar takut Zahid. Jadi akan berlaku boikot Cina dengan India. Mungkin saya kira 20%. Tetapi yang keluar mengundi pun, kalau nampak calon PH, mungkin mereka undi calon PH tu. Tapi kalau nampak calon UMNO, mereka tidak akan undi. Ya. So UMNO tidak akan dapat manfaat banyak daripada pengundi Cina dengan India, dan pengundi Melayu memang dah hancur. Jadi UMNO akan pupus hampir mungkin tak menang pun kerusi. Contohnya di Pulau Pinang yang ada 2 biji itu pun hilang, di Selangor yang ada pun hilang. Ya, dia tidak akan dapat manfaat daripada undi Cina dengan India. PH pula dia kerjasama sebab dia harapkan pengundi Melayu. Sebab PH sokongan Cina dengan India dah maksimum. Dia tak takut hilang sokongan India dengan Cina. Dia cuma nak tambahan pengundi Melayu. Kalau dapat 10% daripada penyokong UMNO pun cukup. Jadi mereka jaja nama Agong, mereka kata Agong yang titahkan, kemudian mereka harap 10% ke 15% daripada penyokong UMNO sokong PH. Tetapi penyokong UMNO mana? Melayu takkan sokong UMNO lagi. Ya. Tambah pula PH, pengundi Cina dengan India pun sekurang-kurangnya 20% saya kira akan boikot. Jadi PH pun akan terjejas. Jadi benda ni PH, DAP sudah sedar, UMNO sudah sedar. So sebab itulah mereka mula serang menyerang satu sama lain. DAP mula serang UMNO, UMNO mula serang DAP. DAP kata, oh sebab UMNO nak bebaskan bosku, jadi ini akan jejaskan prestasi PH. Ini bohong. Prestasi PH ni dia terjejas tak ada kaitan dengan percubaan bebaskan bosku. Percubaan bebaskan bosku adalah percubaan UMNO. Ya, itu belum berlaku. Kalau berlaku memang akan jejaslah PH. Tetapi memang sudah terjejas disebabkan pelantikan Zahid, disebabkan orang dah lihat Anwar ni takut Zahid, disebabkan orang dah lihat makin sedar ini bukannya titah agung, ini sebenarnya mereka dah lama merancang untuk kerjasama, kita ditipu.
UMNO pula cuba tipu. Dia kata, oh, sebab DAP memang Melayu takkan sokong UMNO. Pertama sekali, saya dah jelaskan, kalau kita lihat pola undian, memang UMNO akan terjejas dengan atau tanpa DAP. Tapi of course, kalau kerjasama dengan DAP, memang dah hancur lah, berkecai lah sekarang. Tetapi yang lebih pelik sekali, iaitu poin nombor 2, kalau itulah alasannya, bukankah bodoh UMNO? Kalau dah tahu sebab DAP UMNO akan terjejas, maka mengapa kerjasama? Mengapa kerjasama? Oh, mereka akan kata, oh, kita tak ada pilihan sebab YDPA. Maknanya ini kahwin paksa lah. Jadi bila orang kata kahwin paksa, mengapa awak nafi? Awak sendiri yang kata, sebab DAP kita takkan dapat sokongan Melayu. Maknanya awak mengaku awak sebenarnya tak nak kerjasama dengan DAP, tetapi sebab Agong Tita awak terpaksa. Itu memang kita tahulah pembohongan. Tapi ikut logik UMNO, sebab Agong Tita mereka terpaksa junjung kasih tuanku. Okey, tak apa, kita terimalah. Jadi kalau itulah alasannya, maknanya ini kahwin paksa. Awak sudah mengaku ini kahwin paksa. Jadi kalau ini kahwin paksa, mengapa awak terasa bila orang kata, bila Ismail Sabri kata ini kahwin paksa? Kahwin paksa lah tu, awak sedang mengaku. Awak sedang mengaku. Ya, kalau anda baca naratif UMNO secara keseluruhannya, ia berbunyi, kami sebenarnya tak boleh dapat sokongan Melayu, kami akan merosot sebab DAP. Tetapi disebabkan Tita Agong, kami terpaksa kerjasama. Itu kahwin paksa lah tu. Dan kalau anda junjung kasih tuanku, mengapa anda merungut sekarang? Jadi nampak sangat pembohongan UMNO. Dan rakyat bukan bodoh, rakyat lihat benda ni. So, mengapa UMNO tiba-tiba menyela DAP? Mengapa DAP tiba-tiba menyela UMNO? Kerana esok bila PRN, bila UMNO prestasi dia jatuh teruk, mereka dah tahu dah akan berlaku. Dan kemudian bila prestasi PH jatuh teruk, masing-masing akan ada alasan untuk menjelaskan. Jangan salahkan saya. Prestasi saya teruk sebab anda. Masing-masing akan cuba cerita kat penyokong mereka, ini semua mereka punya pasal. Kalau UMNO, mereka akan kata ini semua DAP punya pasal. Kalau DAP, mereka akan kata ini semua UMNO punya pasal, sebab kleptokrat lah, mereka cuba bebaskan Najib. Alasan-alasan bodoh, alasan penipu, alasan dangkal, sebab mereka sudah cemas. Mereka sudah tahu, mereka tidak ada sebarang alasan munasabah yang boleh disajikan. Jadi mereka terpaksa cuba kaburi mata rakyat dengan alasan-alasan bodoh ni. Tapi rakyat bukan bodoh. Kalau DAP kata ini sebab UMNO, sebab kleptokrat, sebab nak bebaskan Najib, rakyat akan kata, kalau Najib tak bebas pun, banyak lagi perkara yang tak betul. First question, kenapa naikkan Zaid? Kalau memang anda kata anda tak takut UMNO, kenapa naikkan Zaid? Kenapa tak naikkan Ismail Sabri sebagai TPM? Kenapa tak naikkan Hishamuddin sebagai TPM? Kenapa naikkan Zaid? Nombor 2, bila Zaid buat lantikan-lantikan politik, kenapa Anwar tidak bertegas? Ya, macam-macam lah. Ada banyak persoalan yang mereka akan tanya. Jadi mereka bukan bodoh. Sama juga penyokong UMNO bukan bodoh. Kalau UMNO kata is because of DAP, penyokong UMNO akan kata, kalau because of DAP, pada PRU 15 awak tak kerjasama dengan DAP, tapi merosot juga, dapat 26 kerusi. Jadi macam mana awak boleh kata sebab DAP? Memang awak kerjasama dengan DAP merosot lebih cepat lah, ya. Dan ini terbukti di Tanjung Karang, tak silap saya, ya. Bila rakyat dah tahu mereka kena tipu selepas PRU 15, Tanjung Karang ke pilihan raya parlimen selepas PRU 15 tu, bila rakyat dah tahu mereka kena tipu, terus berlaku gelombang Melayu Islam menentang UMNO, menyebabkan kerusi itu yang dulu kubu kuat PH terus bertukar jadi kubu kuat Perikatan dengan majoriti 2 kali ganda majoriti PH dulu. Ya, so di situ pun dah nampak dah orang Melayu tolak. Jadi orang Melayu bukan bodoh, dia akan kata, mana, kenapa salahkan DAP? Ya? Bukan awak kata sebab Tita Agong anda perlu kerjasama, kenapa merungut sekarang? Dan kalau awak kata ini semua salah DAP, maknanya kahwin paksa lah. Awak kahwin paksa sebab Agong kata. Itu pun anda bohong. Ya, bukankah Zahid hantar warkah dengan maklumat palsu kepada Yang di-Pertuan Agong? Jadi Melayu bukan bodoh, Cina bukan bodoh, India bukan bodoh. Yang bodoh adalah pemimpin-pemimpin tertentu dalam PH
dan dalam PH dan Barisan Nasional. Kerana mereka percaya rakyat bodoh. Ya, mereka percaya rakyat bodoh. Jadi bila mereka percaya rakyat bodoh, apa yang akan berlaku? Ya, mereka akan cuba membuat naratif-naratif bodoh. Ya, tadi ada gangguan, ya. Jadi mereka buat naratif bodoh. Bila mereka buat naratif bodoh, ya, rakyat makin meluatlah. So itu sajalah saya nak jelaskan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.